Gunakan kesempatan untuk kebaikan sebelum segalanya terlepas dari Bismillahirrahmanirrahim. genggaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudara warga biji KSM serta jalan rotor yang diterima sekalian. Hari ini kita akan membuatkan sedikit kelainan pada episod 4 ini. Dan macam mana akan cuba terangkan sikit macam mana. Okey, untuk episod yang keempat ni kita akan buat sedikit kelainan di mana tajuk topik untuk minggu ni adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi untuk kali ini kita akan menemu bual beberapa orang untuk mendapatkan kepastian ataupun sedikit penerangan lah tentang topik kita pada hari ini. Jadi sebelum tu ada satu kisah. Yang mana ada satu kisah ni kisah antara seorang pemburu dan singa. Singa yang berdoa. Okey, suatu hari pemburu tu pergi berburu lah di hutan. Dan sebab tu dia berburu tu dia berjumpa dengan singa. Dan berjumpa dengan singa dan pemburu tu pun terus berdoa kepada Allah SWT. Jadi dia pun waktu dia berdoa, dia melihat singa tu juga berdoa. Dia berkata, singa ini singa yang baik. Singa tu pun berkata, ya, aku singa yang baik. Sebelum aku makan, aku berdoa. Macam tu rupanya. Jadi nak makan orang tu dia berdoa dulu. Jadi jom kita berbuka. Sebelum berbuka kita berdoa. Selamat berbuka pada semua penonton. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan topik kita pada tajuk keempat ini, kita akan membincangkan tentang tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah. Jadi itu kita tanya pendapat Ustaz Muhammad Zaki, pendapat beliau tentang apa itu dimaksudkan tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah. Kita bersama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Tidak, sebenarnya saya ingin tanya pendapat Ustaz lah. Apa pada pandangan Ustaz tentang tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah? Boleh Ustaz tolong jelaskan sikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara yang bertanya. Sebagaimana yang ditanyakan kepada saya, yang berupa pendapat respon daripada saya, itu adalah merupakan satu hadis sahih. Bunyi hadis tersebut, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Hadis Nabi SAW yang bermaksud tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini bermaksud tangan yang memberi, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Jadi di sini kita boleh melihat dari sudut sedekah sebenarnya. Kita faham mafhum kepada hadis ini ialah sedekah jariah. Dan bila kita menyebut soal sedekah jariah ini, banyaklah hadis-hadis Nabi SAW dan juga ayat Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang berupa firman yang boleh kita sebut sebagai menyokong hadis tersebut. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi sedekah ni kalau kita tengok pada satu hadis Nabi SAW ada juga menyebut iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas sadaqatun jariyah wa ilmu yuntafi'u bih wa waladun salih yad'u. Jadi kalau kita tengok ada sadaqatun jariyah, mana kata bila mati sahaja anak Adam itu tidak akan putuslah segala amalannya melainkan 3 perkara sahaja yang tidak putus, iaitu sedekah jariah. Jadi di sini kita boleh melihat bila mati sahaja anak Adam, ketika itu anak Adam kita ni lah berada di alam kubur, sekiranya semasa dia hidup di dunia dia melakukan sedekah jariah, pahala itu akan mengalir walaupun semasa itu dia berada di alam kubur ataupun alam barzakh. Sentiasa pahala tersebut akan mengalir, memberi kebaikan kepada dia lah. Jadi mengenai sedekah juga ada disebut oleh ulama lah, bila kita berada di dalam kubur yang menjadi dia menjadi teman kepada kita. Teman di bahagian kaki, sedekahnya dia duduk di bahagian kaki sebagai teman kita. Kalau di bahagian kanan kita zakat, di bahagian kiri kita puasa lah.
dan di bahagian kepala kita yang menjadi teman kita di alam kubur, iaitu solat. Jadi nak beritahunya di bahagian kaki itu ada sedekah yang akan jadi teman kepada kita sehingga hari kiamat, sehingga hari akhirat, dan insya-Allah sentiasa memberi kebaikan kepada kita. Dan juga di akhirat nanti pun akan ditanya juga perkara yang berhubung dengan sedekah ini. 4 perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila kita berada di alam akhirat nanti di padang mahsyar. Antaranya ialah umur, kemudian harta kita, kemudian ilmu kita ditanya juga, dan juga masa muda kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 4 soalan ini akan ditanya. Jadi bab harta itu di sinilah adalah perkara yang berkaitan berhubung dengan sedekah. Maknanya kata kita ada harta, kita memiliki harta yang banyak di atas muka bumi, tapi bagaimana kita salurkan ke arah cara yang baik. Jadi di sini cara yang baik tidak lain dan tidak bukan sedekahlah. Jadi itulah fadilat yang kita boleh beritahu. Kebaikan yang Allah Taala janjikan bila kita bersedekah, di dunia pun kita dapat lagi kebaikan, dan di akhirat lebih-lebih lagi lah. Di antaranya sebenarnya bulan Ramadan Al-Mubarak ini kita nampak apa yang kita boleh aplikasikan, bagaimana cara kita nak bersedekah sebenarnya bulan Ramadan ini. Antaranya kalaulah kita sendirilah kita banyak membantu seseorang, mungkin dia tu berada dalam keadaan susah ataupun dia tidak susah sekalipun. Contoh kita mengadakan satu majlis iftar berbuka puasa di rumah, kita ajak masyarakat kampung ataupun orang di sekeliling kita untuk hadir berbuka puasa, itu pun dikira sedekah juga. Kalau yang ada pengemis-pengemis meminta sedekah, minta nak kita sumbang sedikit kepada dia yang berupa duit, maka kita bagi kepada dia RM5, RM10, itu adalah sedekah yang besar. Dan ini dah dilihat oleh Nabi SAW, tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Maknanya tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita faham di sini. Dan juga banyak lagi lah, kalau kita sebagai anak murid di sekolah, kita boleh mengajar anak murid kita supaya andai kata sebenarnya bulan puasa ini, biarlah dia balik ke rumah, mak dia masak lebih sikit, buat cendol, buat butir naka dan sebagainya, kuih-muih, dan minta izin dengan mak ayah untuk hantar kepada jiran di sebelah rumah, supaya ini juga dapat kita amalkan sedekah kita sempena bulan Ramadan Al-Mubarak yang memanglah berlipat kali ganda ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nak ulas panjang lebar makan masa juga, tapi rasa cukup dah sekadar lebih kurang 5 minit ataupun lebih sikit. Sekadar saja dulu untuk soalan itulah. Kalau ada soalan lain boleh, kalau tidak ada pun tamat sudah setakat. Cukup bermakna ikut yang diberikan Ustaz tadi. InsyaAllah apa yang disampaikan oleh Ustaz Zaki tadi kita ambil dan kita amalkan bersama. Assalamualaikum. Ya, saudara-saudara sekalian, sebentar tadi kita telah lihat bagaimana rumusan yang diberikan oleh Ustaz Zaki. Ustaz Zaki. Daripada mana Ustaz Zaki? Ustaz Zaki pada SK Seri Payung. Subhanallah. Sebab anda praktikkan ada. Sepanjang 3 bulan. Sepanjang 3 bulan anda praktikkan sana, banyak info, banyak ilmu yang dia bagi kepada anda, dan kita dapat beramal. Kita rasa beruntung dapat berkenalan dengan ustaz sebegitu. Dan kita dapat kongsikan dengan penonton. Itu yang penting. Penting tomo. Okey. Sekarang cuba anda boleh beritahu sikit apa intipati isi yang boleh kita kongsikan. Okey, baik. Untuk yang apa telah disampaikan oleh Ustaz Zaki tadi, sebenarnya banyaklah yang banyak diceritakan sebenarnya lebih berkenaan dengan kelebihan orang yang bersedekah ni selepas dia meninggal dunia, terutamanya lepas masa dia alam barzah dan juga alam akhirat. Dan paling hadis yang boleh kita kongsikan penonton dan juga kita sama-sama kita lah, yang perlu kita ingat adalah bila mana seorang anak Adam tu dia meninggal dunia, hanya ada tinggal 3 sahaja amal yang berharga untuk dia. Yang pertama sekali, yang terutama lah yang kita nak tekankan adalah amal jariah. So kalau dalam bulan puasa ni, dalam bulan Ramadan ni, sebenarnya kita kena banyakkan lagi. Contohnya macam kita bagi makan ke orang-orang sebelah ke kan, sebelah bilik ke bagi makan. Entah ajak anak pergi makan ke. Anda belajar? Boleh. Rupa-rupanya kita juga ada sahabat waktu kita meninggal lagi. Allah Akbar. Itu anak baru tahu, Anak baru tahu juga. Kita ingatkan sahabat ni hanya dunia saja. Kalau kita nak cari sahabat yang mudah, rupanya ada lagi sahabat, teman kita di alam kubur. Sahabat itu diterangkan bagaimana diterangkan Ustaz, sedekah jariah itu sahabat, teman bagi kaki kita.
Solat kita teman bagi kepala kita, puasa kita dan zakat sebelah kiri. Subhanallah. Itulah. So lengkaplah tu sebenarnya kelima-lima tu, kalau lah kita dapat lengkapkan benda tu, maksudnya kita ada teman lah. Teman lah. Tidak Subhanallah. tidak Berharapnya tidak sorry lah. tak ada sorry lah. Tak ada sorry lah. Subhanallah. Jadi macam mana Kita pun sampai di sini sampai sajalah di sini saja untuk episod yang keempat. Kita bertemu lagi untuk episod yang kelima. InsyaAllah InsyaAllah. dengan lebih segar lagi untuk minda dan jiwa kita, insyaAllah. Selamat. Dan Assalamualaikum.